Okey, terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Dan seperti biasa, seperti yang kita janjikan, kita nak bawakan satu topik yang menarik di mana keputusan UPU telah pun diumumkan semalam. Pastinya ia mencetuskan satu isu yang hangat berkatakan apa saja tak pernah ada isu sebenarnya. Sentiasa ada isu. Dan hari ini kita nak membawakan satu topik yang menarik iaitu berkaitan dengan outreach UPU to you untuk B40. Dan hari ini tetamu di studio kami bawakan adalah Profesor Madya Dr. Nur Hamimi Zainuddin, merupakan pengarah Pusat Pemasaran dan Kemasukan Pelajar USIM. Dan apa khabar Doktor? Apa khabar? Sihat naknya? Alhamdulillah, khabar baik. Okey Doktor, mungkin sejujurnya Doktor boleh kongsikan ringkasan tentang program outreach UPU to you ni dan objektif penganjurannya. Okey, terima kasih Izu dan Nurul, dan kami daripada MC Science Islam Malaysia juga ingin mengucapkan terima kasihlah kepada pihak bernama atas jemputan ini. Baik, jadi program outreach UPU to you kali ini adalah satu inisiatif yang telah diilhamkan oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi, yang kita nak buat supaya kita boleh capai, kita boleh kata orang membumikan universiti ni. Kita nak bagi tahu apa yang ada di universiti, program apa yang ada, apa yang kita boleh tawarkan kepada masyarakat. Tetapi fokus untuk outreach ini oleh kerana keputusan pun kemasukan ke universiti baru keluar semalam kan. So ramai yang kata kenapa nak buat program outreach ni, sebab kita nak lebih turun kepada masyarakat kita. Kita nak lihat daripada golongan-golongan B40, kita nak utamakan daripada golongan atlet kita, golongan OKU, dan juga yang lebih penting lagi adalah kepada golongan komuniti kita sendiri. Kita nak lihat apa yang ada di universiti itu sendiri. Jadi pada kali ini USIM atau Universiti Sains Islam Malaysia telah dipilih sebagai tuan rumah untuk UPU Outreach UPU to you pada 3 hingga 4 Oktober 2022 pada Isnin dan Selasa hadapan, daripada 9 pagi hingga 5 petang di Dewan Wawasan Politeknik Port Dickson. Jadi matlamat program ini adalah untuk kita, macam saya sebut tadi, kita nak beritahu kepada masyarakat kita nak mendekatkan dirilah, sebab ramai daripada komuniti kita yang mungkin cakna dan sedar apa yang ada di universiti, tapi ada juga golongan-golongan yang mungkin tak cakna. Jadi instead of mereka datang kepada universiti untuk tahu, kita turun sendiri dan berikan maklumat berkenaan dengan apa yang ada di universiti ini kepada mereka. Sebab kita tahu UPU setiap tahun keputusan dia dikeluarkan. Betul. Tahun ini outreach UPU to you ni apa yang menjadikan ia sesuatu yang unik untuk diberikan kepada masyarakat? Okey, kalau sebelum ni kita punya program yang dipanggil sebagai Jom Masuk IPT, kita memfokuskan kepada golongan ataupun pelajar-pelajar lepasan SPM Staraf dan juga lepasan STPM Staraf ataupun STAM Staraf lah. Tetapi outreach ni kita kalau boleh kita bukan hanya kita nak menceritakan tentang program-program yang ada sahaja, tapi kita nak ceritakan kepakaran kita dan bagaimana kita boleh mengadakan kerjasama dengan masyarakat. Sebab ini yang dimahukan sebenarnya oleh YB Menteri, supaya apa yang ilmu yang kita dapat di universiti itu bukan hanya kekal ataupun dia hanya tertumpu kepada bilik-bilik kuliah saja. Tetapi bagaimana kita boleh mencairkan ilmu itu supaya boleh turun kepada masyarakat. Sebab masyarakat ni mereka sentiasa dahagakan ilmu daripada universiti. Tapi kebanyakan daripada pensyarah, profesor ni, mereka ni hanya duduk di universiti, mengajar. Inilah masanya untuk kita memberikan semula dan memberikan budi, menabur budi, dan kita boleh bawa pelajar-pelajar kita turun kepada komuniti dan supaya kita boleh bergaul bersama dan kita boleh menerangkan apa yang ada di universiti, bagaimana mereka boleh dapat manfaat daripada universiti. So dia punya program tu lebih sebab banyak nanti program-program yang kita nak buat selain daripada ada pameran, kita nak jemput juga wakil-wakil, kita nak jemput ahli Dewan Undangan Negeri, kita nak buat juga ada pemeriksaan kesihatan, kita nak buat nak jemput juga NGO dan juga guru-guru kaunseling. Kerana pelajar-pelajar di sekolah ni kadang-kadang apa yang mak ayah mereka sebut mungkin mereka kadang-kadang yakin tak yakin, tapi guru kaunseling apabila mereka sebut nanti dah besar, dah sekolah, dah habis belajar masuk universiti, awak jadi sekian, mereka akan follow.
So guru-guru kaunseling lah juga kita akan jemput di sekitar Negeri 9 tu nanti, supaya kita boleh berikan maklum balas, kita nak tahu apa yang mereka hadapi, isu-isu, dan kita boleh tawarkan solusi untuk masyarakat kita. Itu dia antara pengisian yang akan berlangsung mengenai outreach UPU to you untuk B40. Seperti yang dikatakan, nak tahu apa masalah yang berlaku di kalangan remaja ketika ini, khasnya kalangan pelajar. Seperti biasa ya, dapat kita saksikan ya Doktor, bahawa baru-baru ini dikejutkan dengan statistik yang agak membimbangkan kan, iaitu trend anak-anak muda ketika ini ya Izu, dilihat seakan-akan tidak berminat untuk menyambung pengajian tertinggi. Dan bagi pandangan Doktor, bagaimana? Baik, jadi kalau boleh saya nak share sendiri saya punya personal experience lah. Mungkin waktu kita habis SPM ataupun kita habis STPM tu, dia ada tempoh jarak masa kita menunggu keputusan kita dikeluarkan kan. Jadi pada waktu tu kita dah tak berjumpa lagi dengan rakan-rakan sama sekolah dengan kita. Kita akan jumpa kepada masyarakat. Kita akan saya sendiri pun lepas habis SPM tu, saya rasa memang masa nak kerja. Kita lihat kawan-kawan kita dah kerja, dah ada pegang duit sendiri kan. Ramai yang berkata kalau kau masuk universiti nak kena belajar lagi 4 tahun, lama lagi, lepas tu dah lepas graduate belum tentu ada kerja sekarang ni. Lebih baik lepas habis ni kerja saja. Ataupun sekarang ni kita tengok ramai nak jadi jadi TikTok influencer, jadi TikTokers, just bawa Foodpanda dan Grab dan sebagainya. Saya tak kata itu salah. Tetapi pada waktu itulah sangat kritikal apabila pelajar ini kita halakan kepada orang yang betul. Mereka mendapat khidmat nasihat. Pada waktu itu saya juga memilih untuk bekerja secara part time sebagai waiter di sebuah hotel. Jadi kita nampak dah ada duit dan sebagainya. Tetapi apabila kita merasakan sukarnya, susahnya kerja pada waktu itu, bukan senang. Kerja-kerja lepas SPM ni kerja yang sangat berat. Dan waktu itulah kita perlu tumpukan pelajar ini kepada orang yang betul, supaya mereka boleh menasihatkan sekiranya anda menyambung pelajaran, bersabar sedikit, anda akan dapat meningkatkan ilmu. So kita punya daya intelektual, cara membuat keputusan dan kerja yang kita pilih itu akan lebih bermakna, akan memberikan kita masa depan yang lebih cerah. Jadi pelajar-pelajar ni dia sebenarnya dia nak tengok pathway dia. Dia tak nampak. Dia nampak pathway dia 2 tahun ke hadapan. Singkat saja. Singkat, very short. Tetapi kalau ada mereka yang memberikan nasihat, okey, boleh tuliskan, lukiskan, okey, adik boleh pilih laluan ini, boleh pergi ke sini, kemudian diberikan pula kejaya-kejaya. Sebab sekarang ni, kalau kita tengok statistik, Izu dan juga Nurul, banyak pekerjaan yang dulunya tahun 2000 tidak wujud. Influencer, social media analyst, itu adalah kejayaan-kejayaan yang tak pernah wujud sebelum ini. Tetapi kalau kita lihat di job street dan sebagainya, kejayaan-kejayaan ini boleh menjanjikan 4 angka, 4,000 hingga 5,000 pendapatan sekiranya. Jadi apa salahnya pelajar-pelajar ini menggunakan mereka dapatkan ilmu bagaimana nak buat bisnes, bagaimana nak buat marketing, bagaimana nak mengintegrasikan ilmu nakli dan akli ini, ilmu agama yang mereka ada, supaya mereka boleh blend dan boleh hidup dalam zaman yang serba mencabar ni. Itu lebih membawa sesuatu karakter individu yang lebih berjaya. Kerana negara juga ya dikhawatiri akan mengalami kekurangan tenaga pakar ekoran sikap segelintir anak-anak muda ini yang enggan ataupun kurang berminat untuk menyambung pelajaran pelajaran yang tertinggi. Betul. Dan kita minta pandangan doktor juga, memandangkan doktor merupakan salah seorang daripada USIM. Baru-baru ini semalam result UPU dah keluar. Secara ringkas ya doktor. Pandangan doktor lah, bagaimana doktor melihat kemasukan pelajar-pelajar ke universiti ini, sebab ada yang result bagus, tak ada masalah, muat semua okey, tapi tak diberi peluang untuk masuk ke dalam menyambung pengajiannya ke peringkat lebih tinggi, degree dan sebagainya. Pandangan doktor macam mana? Baik, so secara peribadi pengalaman saya sepanjang tempoh pandemik MCO ni ataupun PKP ni, kalau kita lihat kepada trend tahun 2021, ramai pelajar yang mempunyai result yang bagus tetapi tidak berpeluang melanjutkan pelajaran, terutamanya keluar negara. Kerana waktu tu kita tutup border, jadi pelajar memilih. Jadi kita tengok kemasukan pelajar yang memilih universiti awam dan juga institusi pendidikan tinggi dalam negara ini sangat tinggi. Jadi tahun 2022 ini adalah tahun yang sedikit mencabar apabila pelajar ni dah dibenarkan, beasiswa diberi, mereka punya peluang untuk menyambung ke luar negara itu sangat banyak. Dan keputusan pun kita lihat pelajar-pelajar ni permulaan pandemik tu dia susah nak adapt dengan online learning ni. Tapi sekarang ni kita lihat bila pelajar nak kembali kepada face
to face, mereka lihat pula nak pergi pada face to face. Mereka lebih selesa dan memilih untuk terus kekal dengan online learning tu pula. Jadi kalau kita lihat semalam ni keputusan dah keluar, memang kami di office pun memang telefon sentiasa berdering lah, ibu bapa bertanya, anak-anak pun bertanya. So saya rasa dengan kehadiran ataupun program yang kita anjurkan ni adalah satu medan yang paling tepat lah untuk pelajar ni melihat balik apa keputusan yang mereka dapat dan mereka boleh dapatkan maklum malas daripada universiti yang mereka dapat tu lah. Dan outreach ni kadang-kadang ada pelajar ataupun ibu bapa ni apabila melalui panggilan telefon mereka rasa tak selesa, mereka nak jumpa kat face to face, nak tanya yang ni anak saya dapat keputusan ni, apakah dia punya ni. So saya rasa adik-adik, ibu bapa jangan lepaskan peluang ni lah untuk datang ke program-program outreach anjuran KPT ni. Okey, sebab kat sini kita boleh bantu adik-adik. Okey, siapa yang dah dapat result tu jangan lupa untuk buat pengesahan setuju terima, dan kalau boleh kita try untuk challenge diri, kita cabar diri untuk ke peringkat seterusnya. Saya yakin adik-adik mampu sebenarnya, dan inilah dengan pendidikan kita mampu membina jati diri kita, kita boleh memperbaiki diri dan kita boleh memperbaiki juga ekonomi dan juga taraf hidup keluarga kita. Ringkas dan padat. Macam dengar ceramah motivasi dah. Biar pun terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Nur Hamimi Zainuddin selaku pengarah Pusat Pemasaran dan Kemasukan Pelajar Universiti Sains Islam Malaysia atas kesudian berkongsi berkaitan dengan outreach UPU to You B40. Terima kasih diucapkan. Ya, terima kasih diucapkan sekali lagi, dan perkongsian hari ini disifatkan satu perkongsian yang padat, dan anak-anak ataupun para pelajar di luar sana, bakal pelajar, jangan melepaskan peluang untuk mendapatkan info lebih lanjut mengenai outreach UPU to You untuk B40 kerana begitu banyak segalanya ada di dalam sana pengisiannya. Jangan lupa di Dewan Wawasan Politeknik Port Dickson pada 3 hingga 4 Oktober 2022 9 pagi hingga 5 petang. Okey, kita letak dalam carta jadual kita hujung minggu ni. Dan nampaknya kita akan berhenti rehat seketika. Tapi sebelum tu, kita nak saksikan dulu koresponden bersama dengan Roslyn Rosmin, iaitu wartawan bernama di Sarawak. Kita saksikan.